A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta fa ka'anna al-wara'a yukhalifu asy-syar'a wa hukmah. Fa'lam anna asy-syar'a mawdu'un 'ala al-yusri was-samahah. Tengok. Fa in qulta, maka jika engkau berkata, ai fi suali, pada nak menanyo akan daku. Jadi engkau saat ni katalah pada nak tanya aku. Aku ni musannif lah. Deh. Fa ka'annal wara'a, maka seolah Allah wara'. Wara' ni sifat wara'. Yakni makna kata wara' belakang. Wara' pada makan ni, makna kata dia nak makan, ya bahas dulu. Kata makan ni daripada mana, ambil pada mana. Tu wara' pada bab makan. Kalau wara' pada bab pakai, ya tanya baju ni mik mana, beli mana, duit daripada mana. Tu wara' pada bab pakai. Deh. Kalau wara' pada bab ibadat, ya cuma mik asmaya tu ai daripada mana, rapah orang kana. Atau orang panggil cuma. Fa ka'annal wara'a, maka seolah Allah wara' ni yukhalifu syar'a wa hukmahu, menyalahilah ia wara' akan syarak. Yang menyalahi, tengok zahir itu menyalahi syarak lah. Makna wara' dengan syarak ni berlain ke lagu mana? Wa hukmahu, dan hukumnya hukum syarak. Makna berlain di antara syarak dengan wara' kalau tengok zahir. Kerana syarak tak ada kira banyak. Apabila perkara saat ni tu demo wih kita, maka tak wajib menyoal. Tapi wara' tu tanya dulu. Fa'lam ay fa'akulu laka fil jawabi, maka aku nak katalah bagi engkau pada menjawab. Jawab kana. Anna syar'a, akan bawa syarak itu mawdu'un, dihantar akan dia akan syarak. Diletak akan dia akan syarak oleh Allah Ta'ala. Tu hukum syarak ni alal yusri, di atas bermudah-mudah, wassamahah, dan di atas mana katanya di atas tidak ada kepayahan, di atas bermudah-mudah, di atas orang panggil bermudah-mudah, dan di atas tidak kepayahan. Walidzalika, dan kerana dimakan itu, aili ajli, gapo dia dalam aili ajlil mawdu'i ala dzalika zalikal yusri wassamahah ni. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tengok, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan, bu'ithtu bil hanifiyyati samkhati, telah dibangkit akan daku, yakni akan Nabi. Mana ursil tu dibangkit, diutuh akan daku oleh Allah Ta'ala bil hanifati, bil hanifiyati, dengan agama yang bersih. Gapo bil hanifiyati, yakni dengan asy-syari'ati, dengan syariat yang bersih, lagi pula yang cuci. Lagi pula as-samhati, ada yang samhah. Apa mana? Asy-syari'ati al-ma'ilati, yang condong ia an kulli dinin batilin, yang terconong terlepas daripada agama-agama yang batil. Yakni agama yang Allah Ta'ala bakit kepada Nabi ni ialah satu agama yang cuci pada tauhid. Apa cuci pada tauhid? Makna mengesah dan ibadat bertuhan kepada Allah Ta'ala saja, tidak bertuhan kepada yang lain pada Allah. Samhatun makna yakni sahlatun fil amali, makna kemudahannya pada beramal. Makna wa amal pun tak ada payah. Makna kita tak boleh nak berdiri, kita maya belum menyatak, tak boleh menyatak, kita tidur. Atau dia panggil agama samhatun fil amal, makna sahlatun fil amali, bermudah-mudah pada amalan. Tengok. Wal wara'u, dan bermula wara', ataupun kita atas pada anna syar'a tu. Fa'lam anna syar'a, takdir kala fa'lam annal wara'a, gitu tu. Lepas tu kan boleh baca wal wara'u. Kerana kaedah kita apabila maktuf di atas ising bagi anna, maka sah kita baca dua wajah. Emo kita nak baca wal wara'u di atas jalan asah, dia jadi mubtada. Kerana orang panggil ising anna ni, orang panggil amina wasih, dia membatal hukum mubtada khabar. Sebab tu wal wara'u tu boleh kita baca wal wara'u iktibar sah, ataupun kita baca wal war'a pun sah tau. Kerana kaedah tulis luar. Tiap-tiap maktuf di atas ising inna ataupun anna, maka sah kita baca dua.
Emo kita nak baca dengan secara rafu' iktibar asalnya sebab asal mubtada rafu'. Ataupun kita baca dengan asal wal wara'a iktibar dia tu inna tu ataupun ana membatal hukum mubtada khabar kan. Wal wara'u annal wara'a akan bahasa wara' ni maudu'un dihantar akan dia akan wara'. Nah dihantar wara' diletakkan akan wara' di atas apa? Alat tasydid di atas payah dah susah. Makna warak-warak susah sikit sebab kita nak makan gapo, kita nak cek dulu. Kita nak makan gapo, kita kena periksa dulu. Kita nak makan gapo ni benda ni mari mana. Supaya saya nak berakal semalam, maka hamba dia tanya gana, mu tak tanya langsung berakal. Apabila hamba dia royak, gundik royak, maka dia mutah tu baik tak kan? Maka tahu hukum dunia aku boleh buat setara ni, tapi akhirat aku tak boleh buat dah. Sebab tu aku jolak ataupun aku mutah daripada labih yang masuk dalam diriku. Ini arti katanya cuma dan beringat daripada makan ni yang masuk dalam tubuh ada. Maka warak ni orang panggil ditanggung dan dibawa di atas alat tasydid, yakni di atas berpayah-payah ataupun di atas susah. Walihtiyati dan di atas beringat. Makna warak-warak ni dihantarkan dia di atas mempayahi ataupun menyusah. Makna payah sikit. Nak makan pun beringat dulu. Nak pakai pakaian daripada mana. Nak ambil duit daripada mana. Lubang mana duit ni. Mari mana. Walihtiyati. Dan pula beringat. Warak-warak ni mana tadi dibawa, ditanggung di atas mempayahi dan pula beringat. Kama qilal amru. Seperti mana dikatakan pekerjaan. Qila dikatakan al-amru. Bermula pekerjaan. Salah tak al-amru. Kama qil seperti barang dikata ditanya. Al-amru bermula pekerjaan urusan. Ay amrul wara'i. Yakni pekerjaan wara' ni. Alal muttaqi di atas orang yang takwa kepada Allah. Nak royak kata wara' kerjaan wara' kalau kita kira berlaku di atas orang yang takwa kepada Allah. Yakni orang buat apa yang dititah oleh Allah dan dia tinggal apa yang dilarang ni. Adyaku ialah terlebih sepek dan terlebih payah min aqdit tis'in daripada simpulan bagi 90. Simpulan 90 nah supaya kita ngatik buat sebab hari dulu dah. Orang zaman dulu yang ngatik boleh 100 je sipu perak. Dia boleh 200 je sipu perak. Dia boleh 300 je sipu perak terpanggil aqdu. Aqdul tasbih ataupun aqdul asyarah, aqdul ishrin, aqdul salasin. Mana menyipukan kita ngatik boleh 100, menyampuk boleh 10 misalnya. Aqdul asyarah, aqdul ishrin, aqdul salasin. Boleh 10 kira kita sipu perak. Boleh 20 kita sipu perak. Boleh 30 kita sipu perak. Mana kita menyipukan daripada 10, 20. Tapi nak royak kata pekerjaan warak ini terlebih payah dan terlebih susah daripada simpulan bagi 90. So, 2, 3, 10 sipu kali, 20 sipu kali, 30 sipu kali, sampai 90 sipu. Makna kata pekerjaan warak ini terlebih terbelik dan terlebih susah, terlebih payah bagi orang takwa tu, susah lebih daripada simpulan hak 90 lagi. Payahlah makna tu kena cuma, mana kata kena beringat, nak makan pun beringat, maka nak pakai pun kena beringat, nak kecek pun kena beringat. Tu mana kata warak. Warak pada cakap warak pada pelihatan, warak pada pendengaran, warak pada pakaian, warak pada minum dan makan ni kan. Tengok. Thummal wara'u kama dia. Apa dia semua? Dia. Thumma ay ba'da an arafta annal wara'a mawdu'un 'ala at-tasydid wal ihtiyati. Tak gitu. Thumma ay ba'da an arafta annal wara'a mawdu'un 'ala at-tasydid wal ihtiyati. Summa kama dia pada angka kama dia bahasa angka mengetahui dah annal amra annal wara'a akan bahasa wara' ni mawdu'un dihatta dan diletak 'ala at-tasydid wal ihtiyat ni. Al-wara'u bermula wara' itu. Wara' ni. Mik daripada mana weh? Mustakun. Salah tak diistiqa akan dia. Ay makhuzun. Diambil akan di akal wara'.
minasyar'i, daripada syarak. Warak ni bukan benda suku sakat daripada syarak. Bermakna syarak dengan masalah warak ni hak tulah ya. Tapi tepat pehel tu baik lain sikit. Deh. Kalau kita hira mari faham tulah ya. Syarak unek-unek dengan warak ni daripada humi tulah. Kecek mudah-mudah kita tak pakayun. Wah dia patamah. Maka wah ni jatuh belah leknong. Wah ni giluruh leknong. Maka pokok ni ya. Pokok ni ya. Pokok dia ni. Tapi hak ni nampak luruh dulu sana ni. Wah dia ke patamah ke? Hak ni nampak dulu luruh leknong. Wah dia patamah. Daripada pokok dah. Hak ni nah wah dia molek. Isi pun molek. Lagi mekang lah. Hak ni nampak nak buruk teh ditupa. Daripada masalah dua tek, daripada satu pokok aslun wahid, daripada pokok satu. Supaya tu juga warak dengan syarak, yakni warak cuma le makan ni, cuma le pakai dengan masalah syarak apabila dia mau makan ni, maka boleh kita nak ambil dengan tak ada sah. Maka syarak unek-unek dengan warak ni benda yang asal pokoknya ialah din, ialah agama tu ya. Ada? Summal wara'u minasy-syara' aidan, apa aidan? Yakni kama kama apa dia? Aidan pula. Apa pula? Deh. Aidan tu kita nak takdir lagu mana? Aidan pula. Mana kata kama yukhazul wara'u minasyar'i, seperti mana diambilkan akan warak tu daripada syarak tu lah. Deh. Tengok lagi. Wa kilahuma, dan bermula kedua-duanya al-wara'i wasyar'i ataupun asy'ari wal wara'i ni. Dah. Fil asli, pada asalnya, pada pokoknya di antara warak. Dah dengan syarak ni. Wahidun, satu saja. Kalau kita kiranya nah. Dah. Kama dianya wakilan huma, dan bermula kedua-duanya fil asli, pada asalnya wahidun, satu saja. Makna so ya. Kalau kira mari di antara warak dengan syarak ni orang panggil benda so ya. Benda asal tu benda tulah. Walakin lisyar'i hukmani, dan tetapi bagi syarak saat ni tu hukmani, dua hukum. Tapi nak kata syarak dengan masalah warak ni benda tu lah. Tapi bagi syarak tu baik dua hukum. Tu baik dua hukum yang menyabit bagi syarak. Mana? Hukmul jawazi. Yang pertama bagi syarak tu hukum haruh. Apabila kita tengok makan ni, demo bui kita, maka kita tak ada soal lah. Banyak demo bui kita pun ambil, maka harus bagi kita tu hukum hukum jawab. Baca hukmul jawazi, bukan baca hukmul jiwazi. Hukum harus. Wa hukmul afdalil ahwati, dan hukum bagi yang terlebih afdal, lagi pula al ahwati, yang terlebih cuma dan terlebih wingat. Jadi nak oyak kata syarak saat ni ia tubik kepada dua. Yang pertama syarak saat ni tu sabit bagi dia hukmul jawad, yakni hukum yang terharuh. Haruh apabila dia mendatai rezeki, mendatai makan ni, mendatai pakaian, mendatai duit, haruh kita ambil, tak wajib soal banyak. Satu-satu hukum bagi syarak. Dan syarak satu lagi hukum dia wa hukmul afdalil ahwati, dan syarak yang kedua hukum yang kita terlebih afdal, lagi pula kita tercuma dan kita beringat. Mana tengok. Fal jaizu yuqalu lahu, maka perkara yang haruh, yakni fa hukmus syar'i tu. Hak yang dikatakan haruh ni gapo dia? Yuqalu lahu, dikatakan baginya, dipanggilkan baginya bagi al-jaiz, yakni hukum syarak, hukmul jawab ni hukmus syar'i. Hak tu panggil hukum syarak betul-betul. Apabila hukum syarak betul-betul, hak ni orang panggil tak ada apa, tak ada syadik sangat. Ya tak ada bersangat teh sangat, ya tak ada cuma sangat. Makna demo bui ke ambil, tak ada kena soal banyak. Harus bagi kita ambil. Demo hala duit kita 100 wak mai hajab, kita pun ambil harus. Makna kata tak ada cuma, tak ada beringat, tak ada bersangat teh, tak ada payah mempayahi.
Nah, tu dia panggil hukum haram, yakni hukum syarak betul-betul. Wal afdalu al ahwatu, dan hukum syarak yang terlebih afdal. Deh. Al ahwatu yang terlebih cuma. Hukum syarak hak terlebih afdal dan pula kena cuma, kena beringat. Yuqalu lahu, dikatakan baginya, bagi al afdal ataupun bagi hukmu syar'i ataupun hukmu apa? Hukmul afdali ni. Yuqalu lahu, dikatakan baginya, bagi al-afdali al-ahwati. Hukum syarak tapi hak yang terlebih afdal. Lagi hak pula kena terlebih cuma. Kita kena cuma, kena beringat ni. Dikatakan ni hukmul wara'i. Hak tu dikatakan hukum wara'. Makna kata kalau kita tak gini. Hukum syarak ia terbit pada dua hukum. Kalau hukum pesing harus, pesing tak ada payah mempayahi, tak ada pesing kena beringat, tak ada pesing kata kena cuma sangat demo kata barang ni kawai with demo las makuk ni, ataupun kawai sedekah demo 1,000 dah, ataupun kawai with duit demo 1,000. Maka harus tak kita ambil? Harus. Maka itu tak ada cuma, tak ada kena beringat, tak ada kena soal, tak ada kena apa. Hak tu dia panggil hukum syarak betul-betul. Ada pun hukum syarak hak pesing kena beringat, kena cuma, hak yang terlebih afdal kita kena beringat, kena cuma. Hak ning dipanggilkan baginya wara'. Hukum syarak juga, tapi panggil hukum wara', hukum yang afdal lagi pula kita kena beringat. Fahuma, maka bermula kedua-dua. Apa dia kedua-dua? Ai hukmil jawaz wa hukmil afdalil ahwati ni. Ma'atamayyuzihima. Dah. Hak ada kedua-dua ni ma'atamayyuzihima, serta membeza akan kedua-duanya, kedua bagian hukmil jawaz wa hukmil afdalil ahwati. Maka bermula kedua-dua, perhati payah sikit tau. Maka bermula kedua-duanya, gapo keduanya? Hukmil jawaz wa hukmil ahwati al afdalil ahwati ni ma'atamayyuzihima, serta kita nak membeza akan kedua-dua, akan hukmil jawaz wa hukmil afdal ni wahidun, satu saja, fil asli, pada pokok asal semua daripada masalah hukum haram itu dikatakan hukum syarak. Dipanggilkan asal juga, panggil agama juga tu. Dan hukum agama, hukum syarak, hak pesing kena cuma, kena beringat, payah mempayahi, susah mesusahti, ataupun mesukari tetengnya masalah makan minum tu kena cuma sikit. Hak ni orang panggil hukum syarak juga, tapi orang panggil hukum syarak yang pesing afdal lagi pula al-ahwati. Fil asli, pada asal, yakni pada pokok dan pada humi agama. Kecek mudah-mudahan kan. Kalau kita kira mari hukum syarak, hak pesing harus, tak ada payah mempayahi, hak tu orang panggil hukum syarak. Hukum syarak betul-betul, ataupun kita kata hukum syarak pesing kena cuma, kena beringat lebih afdal, hak ni nama kata wara'. Tapi dua-dua ni serta membeza tu, satu yang pada asal daripada masalah agama belaka-laka tu. Semua tu agama belaka. Semua kita bisa ni. Fa faham zalika rasyidan insya-Allah taala. Maka hendak mengertilah engkau, maka hendak faham engkau. Zalika, akan dimakan itu, zalikal mazkura min ittihadil jaizi wal afdali fil asli. Yang disebut kata bersatunya hak yang harus daripada hukum syarak dan hak yang afdal daripada hukum syarak fil asli, satunya pada asal ini. Rasyidan ai hala kaunika rasyidan, kalau mung tu faham, mung tu reti, nescaya engkau tu dapat pertunjuk tanah. Rasyidan ai hala kaunika rasyidan, hal keadaan engkau dapat pertunjuklah. Kalau mufrati molek hukum syarak tu bait dua, hukum yang harus yang tidak payah mempayahi, hak tu nama hukum syarak. Demo wi makan ni kita tak tanya banyak, tak ada wajib soal. Hukum syarak tu unek-unek Allah. Lepas tu misalnya kita kata demo wi, kita tanya mumik mana ni barang ni, duit mumik kok ku ni duit mana ni. Kalau kita tanya afdal ataupun kita cuma pada masalah hukum saat ni, hak tu orang panggil al-wara'i. Maka kedua-dua saat ni tu orang panggil tepat usul asal mari so saja daripada masalah agama. Insya-Allah taala habis kat tu. Fa in qulta, maka jika engkau berkata,
Fa iza ja'al bahsu walistiqsa'u, maka apabila haruhlah oleh berbahasa, apabila haruh kita bahas, kita saat ni tu bicara, lagi pula walistiqsa'u, dan kita menghabis-habisi, haruh kita berbahas dan haruh kita menghabisi an kulli syai'in, daripada tiap-tiap sesuatu. Kita bahas, kita kira bercara, lagi pula kita periksa, lagi pula kita menghabisi daripada tiap-tiap sesuatu ni. Fasadda alaina ma nakhuzuhu fi hazal zaman, maka dapat menyumak dan mesakati. Kita dapat menyumak, dapat mesekati. Alaina, di atas kita ni, di atas kita semua ma'asyiral muslimin ni, kalau kita nak ambil gapo-gapo, kita bahas, haruh kita bahas, haruh kita cuma, haruh kita menghabisi, kita menyuliti daripada tiap-tiap sesuatu ni. Payah fasadda alaina, maka dapat menyumaklah di atas kita mana khuzuhu, oleh barang yang kami mengambil akan dia akan barang fi hazaz zaman. Boleh kita menyumaklah tepat yang jadi orang panggil hak jadi nampak pelik-pelik tu, kita boleh sumak. Tengok dalil dia kata fasadda alaina ma nakhuzu min amwalis sultan wa ghairi fi hazaz zaman. Jadi kalau kita cumak sikit pada masa sekarang, maka ketika tu kita boleh sepik sikit, ataupun kita boleh kurang sikit, ataupun kita boleh sumak sikit, nampak tepat-tepat nak jadi ruang masalah daripada makan ni, minum ni kita, pakaian kita, duit kita. Maka kalau kita bahas sikit, situ orang panggil dapat kita menyumak tepat-tepat yang nak jadi rusak, ataupun tepat-tepat nak jadi cacat, maka kita boleh mesumak-sumakkan orang panggil barang yang kita ambil. Orang panggil sadduz zara'i, supaya dalam agama yang ada dalam masalah hukum fiqh ataupun masalah qawaidul fiqhiyah, fiqhiyah orang panggil menyumak tempat yang cedera, menyumak tempat yang kosong, menyumak tempat yang jadi cacat, kita boleh menyumak. Supaya dalam masalah fiqh, masalah agama ni banyak. Supaya masalah ni kita sekat jalan, supaya kita tengok sini apa duk blueberry ni, masalah ni apa blueberry, kita katuk dah. Supaya masalah pelik-pelik kita sah kecek. Kecek ni takut jadi masalah, jadi khilafiyah tu baik sana itu, takutnya jadi masalah ramah. Takut jadi pecah orang ramah di kampung biasa. Maka kita sumak tempat blueberry tu. Dia mau tanya tu masalah ni boleh tak? Sunguti masalah ni boleh. Tapi kita tak usah royak. Royak apa? Kalau kita royak, takut orang tu dengar banyak pesing. Hak ni royak lagu ni, hak ni royak lagu ni. Maka situ tu jadi pecah. Apabila pecah, kita sadduz zara'i. Kita menyumak tempat hak nak jadi cedera, tempat hak nak jadi masalah di dalam agama. Maka supaya tu juga kita mengambilkan satu perkara, kita bahas. Kita cuma, kita saat ni menyuliti dan kita habis-habisi daripada masalah satu perkara kita nak ambil. Ini supaya kita nak menyumak perkara yang kita ambil, adakah perkara ini daripada halal ataupun daripada perkara yang haram. Tu cara tu. Payah nak cumak sikit, payah nak beringat sikit, takut jatuh leher, kan? Maka kita pakai tak sah lalu. Demo kata, demo ada nak bagi duit ni esok ni. Bagi duit apa? Tahu dia masuk pergi dia botol nak bagi duit. Duit gapo we tak tahu tak? Maka kita nak cuma, kita tahu dah duit tu orang panggil ada syubhat. Maka ada syubhat, maka kita nak cuma, kita nak menyekati, kita nak mesumak tak usah, pakai tak ambil mula. Tu orang panggil kita mesumakkan barang yang kita nak mengambilkan akan dia, kan? Fi hazal zaman. Wa ta'azzara al-amru bimarratin, dan teruzurlah oleh pekerjaan. Dan pula jadi payahlah pekerjaan dan susahlah pekerjaan bimarratin, dengan satu kali ni, ala sahibil wara'i, di atas tuwe bagi warak. Maka jadi uzurlah pekerjaan saat ni tu, dengan satu kali di atas tuwe bagi yang warak. Tuwe yang warak saat ni tu jadi susah sikit nak ambil gapo, kena cuma. Nak ambil gapo, ya kena beringat, dia mau tahu payah ya tu nak makan. Sebab apa ya cuma sikit. Ya tanya, ya soal, ya menyuliti, dia meselidikkan masalah benda tu daripada payah. Sebab apa? Ya warak. Kalau orang tak warak, dia mau makan ni gaponya makan, nyo suak, nyo sumak, tak ada kira apa, tak ada kecek apa, tak ada tanya, tak ada tu orang panggil orang tak warak. Bagi orang warak, dia cuma pada apa yang dia nak make, ya tanya, ya soal, ya bahas, sehabis-habis bahasa dia. Jadi payahlah di atas tuai yang warak ni. Id la budda lahu, kerana pasti baginya, bagi sahibil wara'in,
mimbalagin, daripada nak menyampai dan nak memadai. Yuballighuhu, ia menyampailah ia gapo dia? Dah. Ia menyampailah ia sahibul wara' hu dia akan balag ila ta'ati. Kenapa? Bagi dia tu payah dalam masalah nak makan, dalam masalah dia susah, dalam masalah pakaian, nak makan gapo ya cuma ya tanya ya bahasa habis-habis bahasa. Kerana apa? Kerana pasti bagi dia tu daripada nak memadai, mimbalaghin, daripada nak memadai dan nak tercapai. Yuballighuhu, ia nak menyampailah ia sahibul wara' hu dia akan balag tu benda yang tercapai saat itu ila ta'ati, kepada ta'at yang sempurna. Dia kata balang yani kifayatin, nak memadai yang tercapai la ya sahibul wara', apa maknanya? Ayyusiluhu, nak mencapailah ia sahibul wara' hu dia akan balak akan benda yang memadai ni nak pergi pada ta'at. Kenapa ia cuma? Kenapa ia beringat? Kenapa ia menyumat ti? Perkara-perkara yang dia nak ambil tu ia menyumat dulu. Maknanya dia tak buka di luar. Dia tak buka luar. Ni orang wara'. Kalau orang tak warak, ambil tak ada apa, ambil. Asal dia mau wik kita. Hai, tapi fok warak, ya sepik sikit. Ya cuma sikit. Ya kata, kalau barang tu daripada mana? Duit tu dia wik. Duit tu daripada menegopo. Hai, tu. Ya sumak, ya sepik, ya kata. Hak jadi luar, ya kata. Tak supa orang tak warak. Tu fakir saja tak ada warak, tak ada tasawuf. Maka tak ambil. Dia mau wik kita. Tak sadar-sadar banyak. Tu, ya peluah jalan. Orang panggil peluahkan pintu. Ya peluahkan masalah. Barang nak mari ke dia. Tapi panggil orang warak, ya susahlah sikit satu kali. Sebab yang nak ambil gapo, ya cuma, ya bahas, ya kira. Satu perkara nak memadai, yang nak mencapai dia kepada tak, ya beringat. Sebab itulah orang panggil wa'amal dengan warak 2 rakaat terlebih berat daripada orang yang beramal dengan tak ada warak. Orang ni nak warak, pakai pakai ni daripada mana, api ya daripada mana, asmaya yang nak buat ni adakah rapah orang, maka amalan ya 2 rakaat itu yang terlebih tinggi, lagi pula terlebih berat daripada orang yang wa'amal dengan tak ada warak. Dah. Fa'lam anna tariqal wara'i syadidun, maka hendak mengetahuilah oleh engkau anna tariqal wara'i, akan bawasa jalan ni bagi warak ni, jalan ni bagi warak ni syadidun, payahlah ia, susahlah ia. Jalan ni bagi warak ni susah, lagi pula payah. Wa anna man qasada sulukahu yushtaratu an yuwattina nafsahu wa qalbahu. Tengok. Lepas tu wa anna man, dan sesungguh bahasa mereka qasada, yang mengqasadlah ia, yang niatlah ia man, yang menujulah ia man, sulukahu, akan perjalanannya perjalanan bagi warak. Bagi siapa-siapa yang dia qasad yang nak menjalani warak ni, dah yushtaratu, disyarat akan dia akan man qasada sulukahu. Ni tengok molek weh. Syarat bagi orang nak menjalani akan warak, syarat dia saat ni tu gapo dia? Ayyuwattina nafsahu, syarat bahawasa menetaplah ia man, dia kena menetap, dia kena mengkejak nafsahu, akan dirinya, diri bagaimana? Wa qalbahu, dan akan hatinya, hati man. Dia kena menetapkan diri dia dan dia kena menetapkan hati dia ala lihtimali syiddati, di atas nak menanggungkan perkara yang payah, perkara yang sukar. Siapa-siapa nak jadi warak, nak cuma dalam makan ni, dalam minum ni, dalam pakaian, dalam subah-subi, makna kata orang ni dia apa? Kalau dia tu nak menjalani kepada jalan warak yang dikata hukum syarak al-afdali al-ahwati. Hukum syarak juga, tapi hak yang terlebih afdal, hukum syarak yang afdal. Lagi pula hak yang terlebih cuma, hak kita kena beringat. Supaya barang kita pergi masalah barang, misalnya barang kita beli kok nak. Barang baju juga, barang baju juga. Baju ni kita tahu kok nak ni 50 kau. Tapi kalau kita pergi beli dalam hang kedai cuming 500 kau. Barang tu lah ya. Barang tu lah ya. Baju sama kita tahu ke apa? Baju kalau kita tahu baju tekak bulat. Hak ni nah dinak 50 kau.
angku kak. Nah misalnya, baju tu kau bulat 50 kau kita beli nak panyo. Tapi kalau kita beli di dalam hang baju ni 500. Tengok rupa sama ya. Ni kita kata hukum syarak sama-sama hukum syarak. Tapi hukum syarak hak ni orang panggil terbuka sikit. Makna orang ni fiqah, tok fakih. Dia tu tak pergi mana. Dia kata, barang ni, amai, duit ni, amai. Dia mau beri, kan amai. Yang ini soal banyak. Ning orang tok fakih, lagi pula ia berpakai dengan hukmul jawad. Hukum yang harus. Makna tak soal banyak, tak tanya banyak. Tapi kalau bagi seorang yang nak pakai hukum syarak juga. Tapi, al-afdali al-ahwati. Hukum syarak, hak terlebih afdal. Bagi agama ataupun syarat agama lagi pula kena cuma. Ni orang panggil al-wara'i. Mu nak pakai baju nak panyo ke ataupun nak pakai baju leha. Kalau dalam nak panyo baju tu kadang-kadang no kain tu gitulah peh-peh 50 kau, kadang-kadang 50 kau pak lah. Hak ni 500 tu selai ya. Tapi kain jiho brand tak hamu. Kalau nak pakai hukum syarat biasa haru. Tu soal banyak. Bagaimana weh? Baik demo weh. Duit 100-200 demo win suruh mai ajak. Kita tak ada soal demo win buat apa? Kita tak ada tanya duit tu daripada mana. Jual arak ke jual rokok ke jual judi ke jual ketong tak ada tanya. Mek sudah. Tapi hukum syarak tapi al-afdal al-ahwati tanyalah sikit. Duit tu daripada mana, jalan mana, mari ikut mana. Kalau kita nak bagi hak al-afdal ataupun dalam hukum syarak biasa afdal, tapi kalau kita nak warak syarat kita apa dia? Kena menetapkan diri, kena menetapkan hati di atas nak menanggung, nak mikurkan perkara yang susah. Dia mau apa? Kalau bahagian tu molek ke tak molek tu. Dia mau tak payah dengan datuk tu nyo soalnya tanya. Siapa rapat pagar? Sebab dia cuma. Sebab tak ya subuh ni dia cuma. Ya dia mau cuma benar-benar. Tak ya sui tak ambil ni bahagian ada dia cuma belakang ni phone ni tak akeh ada. Dia mau wi gapo? Ya tak wi demo dia tak ambil. Kalau bagi kaji ya tak pah bucul aja tak ambil mula. Tok tua kita semua tak ambil. Sebab tu tok tua dulu tok sen makan gaji, dia tahu tak duit kaji ni banyak Dalam kelang dia ada capur, menego judi ke apa, menego arak, menego rokok, jaga tarik pasi, kadang-kadang tarik barang demo, rapah barang demo jual tak kena, rapah mari jadi hak kaji apa tu? Gaji tu je tu orang panggil duit yang berhimpun daripada tu. Patut yang gaji kita. Sebab tu tok kita tua ya tok sen. Sebab apa? Dia tahu kata duit ni campuran banyak. Apabila campuran banyak, kalau kita ambil mari, wak pakai, wak minum, wak makan jadi daging dah, ini jadi tak berkat dalam amalan. Payah Tuhan nak terima doa. Payah Tuhan nak terima kan amalan kita. Sebab apa? Sebab darah kita ada campur dengan ukara makan haram dan syubhat. Sebab tu tak ambil. Sebab tu yang ambil benda hak titik peluh ya sendiri. Cuba perhati tua-tua. Tapi terlebih berkat daripada orang-orang zaman lon ni. Tengok tu tua-tua berkat lah kau. Patut nak kira rezeki dia tak jadi kelai kabut. Anak dia leh ngaji lah kau lepas nuan lagi. Tengok babo minah na yu akak. Anak 32 orang. Babo minah yu akak bini pak. Anak 32 orang. Semua anak babo mini ngaji luar lagi lah kau. Hak tak ngaji luar. Cik Ustaz Piang hak tak ngaji luar. Syukri buat ni ngaji luar lah kau. Nayak atau tok guru dulu. Anak 32 orang. Tak ada makan gaji. Anak semua lepas luar negeri semua. Kenapa? Ni rezeki dia mau berkat. Lepas tu kita lah ni bunyi kata boleh 50,000. Lepas 50,000 cik mai ke bulan. Tinggal apa kau ya? Sore tu angin lagi cik tu pakai bak kredit cuna. Sore tu jeng sore telefon. Cik mari hujung bulan dah 5,000 kau tak cukup nak makan. Kenapa? Orang dulu dalam rezeki mereka ada barakah. Rezeki orang zaman learning tak ada berkat sebab kadang-kadang rezeki saat ni tu orang panggil tak betul pun banyak, kecek bahau pun banyak, bertek orang tak bayar pun banyak. Sebab tu di dalam hidup ni nak pesan deh. Kalau nak berkat, nak rezeki murah, jangan duk lekat hotel orang. Lepas tu dia lekat hotel orang, jangan siapa tuai tu duk mengepek, duk supah hari-hari. Orang ni cari makan payah. Ingat molek. Mula habosing dalam kitab pesan dah. Dia kata, pak nak murid semua. Sikit lagi kalau mu nak rezeki murah, kalau mu lekat hotel, cepat-cepat dibayar. Sebab mengikut hadis Nabi. Hadis Nabi kata sunat di segala perkara. Apabila mayat sudah mati,
maka dicepat-cepatkan taruh dan sipir tajhizul mayat. Hak ni sunat. Maka sunat ini bukan daripada pekerjaan syaitan. Hak ni bukan al-ajalatu minasyaitan. Hak ni bukan gaduh biasa ni daripada perbuatan dan pula kerja syaitan. Dan yang kedua, anak dara cepat-cepat diperkahwinkan akan dia. Ini bukan al-ajalatu minasyaitan. Mana nak? Percepat anak dara jangan duk taruh lama sampai tua takut fitnah banyak. Sebab tu kalau kita ada anak dara sikit lagi, cepat-cepat diperkahwin akan dia. Dah tengok tok dala kita nikah nangnya bini ni. Mana? Tok dala kita nikah dengan bapa seng kita. Dengan mulah bor kita ni mana-mana. Bini hak maba kita hak mula-mula, bini mula-mula anak tok dala. Nah, umurnya duk berapa? Umur berapa tahun? Umur setahun, tak apa setahun itu duk lendo lagi. Bapa sing nak ngaji tu hayung dulu. Bini dia dah. Ni kata orang tua dulu, tok dulu mempercepatkan anak yang muda, anak yang berfikir, anak yang dah cepat-cepat dimenikah kerana nah takutnya difitnah. Kita lah ni taruh nak dara kita siapa tua, siapa-siapa tak mau belaki dia kadang-kadang. Taruh siapa tua dah. Apa banyak dah mai minta ni bapa nak buat gon anak kita nak pergi rumah. Kerja apa mek? Kerja apa cik? Kerja payah bang. Hak ni kerja apa ni? Kerja anamai. Ni kerja kru. Tak mau laki. Sebab kita duk taruh lama dak. Oh, bagi dia taruh lama you bukan kau molek weh. Cuba wah kayu dia taruh lama you kau buruk kayu kau terai. You kau buruk, you kau lebih pun ni. Oh, ni. Sebab tu jangan duk taruh lama sangat. Yang ketiga, apabila lekat hutang sunat dipercepatkan bayar. Sunat ni 2, 3, 4 perkara ni. Apabila lekat hutang sunat dicepat-cepatkan bayar. Kerana orang lekat hutang banyak, orang ni rezeki payah. Kerana tuan hutang jumpa muka, tak padan dengan domi, kecek bang baik. Misalnya. Tak padan dengan amal kecek tu sarah agama semata tapi tuan kecek bahau. Tuan supah hari-hari jumpa dengan muka dia. Pas nak berkat kat mana? Sebab tu buat ni, dia apabila lekat hutang bayar lalu. Bayar. Jangan duk taruh hutang wi lama. Sebab rezeki payah nak mari. Dah. Tu dia tengok tu molek. Wa illa fala yatimmu bihi zalika. Dan jika tidak gapo dia wa illa ay wa illam yuwattin nafsahu ala zalika. Dan jika tidak mesempurnalah ia seorang. Jika apa? Wa illam yuwattin nafsahu ala zalika. Dan jika tidak boleh menetap ia akan diri ala zalika ay ala apa? Ala zalika ay ala ihtimal syiddah. Di atas tak boleh nak menetap diri, di atas nak menanggung, nak memikul benda yang payah ni. Lepas tu fala yatimmu bihi, maka tidak boleh mesempurna dengan dia dengan mantu zalika oleh dimakan itu al-wara'u. Tak boleh sempurna. Kalau orang mana dia tak boleh nak menetapkan diri di atas nak menanggung benda yang susah, nak makan pun kena cuma, makan pun kena tanya, makan pun kena risik, makan pun kena soal, makan pun kena menyelidiki ataupun menyelidiki sehabis-habis menyelidiki ataupun membahasi. Maka ketika ni kalau dia tak boleh nak tanggung, maka tak dapat sempurnalah bagi dia oleh sifat warok itu. Qadatul kama dia kata wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok dah dia katanya qalal ladzina utul ilma innal khizyal yawma was-su'a 'alal kafirin. Qal berkata dan firman ayyaqulul ladzi, qal berkata ayyaqulul ladzi, berkatalah oleh orang utul ilma, orang yang diberi akan mereka itu akan ilmu. Siapa dia orang-orang yang diberi akan ilmu? Bayar minal anbiya'i, daripada kumpulan para nabi. Orang-orang yang diberi ilmukan oleh Allah Ta'ala saat ini daripada para nabi. Wal mu'minina, dan pula daripada orang-orang beriman. Dia katakan innal khizyal yawma was-su'a 'alal kafirin. Sesungguh bahawasa kehinaan ni. Kehinaan ni al yawma
ay yaumal qiyamah, pada hari kiamat ni, wasu'a, dan pula kejahatan itu alal kafirin, kainun wasabitun alal kafirin, adalah ia dan sabit di atas orang-orang kafir mereka itu kepada Allah. Jadi para nabi dan para aulia dan para orang mukmin yang akan berkata di akhirat, masalah kehinaan ni di hari akhirat ni dan kejahatan ni, mana mereka itu beriman selain daripada Allah dan mereka itu duk putar belik tetangga Rasul, kata Rasul saat ni tu bohong, Rasul tu bukan Rasulullah, bukan utusan Allah, maka putar belik ni, maka akhirat esok dia akan menanggung menimo daripada kehinaan dan kejahatan. Apa ni? Yaqulunahu, berkata mereka itu, ya berkata mereka itu al-anbiya ataupun allazina utul kitab ataupun allazina utul ilma. Yaquluna, berkata mereka itu allazina utul ilma, orang-orang yang diberikan ilmu ni, akan gapo? Kaunal khizyi al-yawma yawmal qiyamah wasu'al al-kafirin syamatatan bihim, kerana nak mengoci dan nak mati kukuk dengan mereka itu dengan al-kafirin. Maka muduk kata aku gitu gini supaya ni lah. Pokok Nabi dulu mu kata aku ni menipu. Nabi kata supaya orang berimej lah. Dia kata kepada akhirat esok pada fok kata dia, amboh rajin sejid berdoa, mau boleh duk makan tanah tu deh. Duk pergi sejid tu boleh duit toko-toko ke? Fok tak berimej kata. Hak tepi-tepi mak Allah kacanya pergi awal sejid lo nak royak tu yo rajin lu masalah. Supaya dak boleh duit toko-toko, boleh mah toko-toko. Hari ni fok tak berimej, dia kata dia berimej lagu ni. Lepas tu orang-orang kafir dia kata kepada Nabi, bahang saja tu Muhammad tu. Sihir saja tu duk kata Quran daripada Tuhan kalamullah. Akhirat esok Tuhan perhina ke dia. Maka fok para nabi dak orang mukmin katanya, ni kehinaan ni dan kejahatan ni pada hari ni di atas kafir ni kata begini ni, syamatatan bihim, kerana nak mati kukuk, nak mengocikan dengan mereka itu. Apabila mereka itu dengar, maka jadi kenyuk, jadi mati kukuk, jadi senyap, nak kata apa tak lagi panggil jadi kancing, jadi jeruk. Deh, lepas tu tengok. Alladzi tatawaffahumul malaikatu, bermula orang yang telah mesempurna, yang mesempurna akan mereka itu, alladzi al-malaikatu, oleh para malaikat. Boleh baca bitta wal ya. Orang-orang mana yang mesempurna, yang memati, itu makna mesempurna. Apa makna sempurna akan mereka itu oleh malaikat? Yakni memati akan mereka itu oleh para malaikat. Hal keadaan memati mereka itu oleh para malaikat, zalimi anfusihim hala kaunihim, hal keadaan mereka itu menzalim mereka itu anfusihim, akan diri mereka itu dia. Jadi mereka itu malaikat ambil nyawa mereka, malakumat ambil nyawa mereka, kadang mereka itu menzalimkan diri mereka, tak ada taat kepada Allah, dia sembah pada Tuhan pada Allah, sembahkan berhala selain pada Allah, beribadat lain pada Allah, maka malaikat jepukkan nyawa-nyawa mereka, hal kadang mereka itu menzalimkan diri mereka itu sendiri. Zalim mereka itu dengan diri sendiri mana nak? Bil kufri, dengan sebab kufur. Maka orang kufur ni, orang ni menzalimkan diri sendiri ni. Dia nampak zahir sedap, dia lawan Tuhan, dia tak semaya. Maka dia tak keluar zakat, dia tak semaya, nampak sedap lah atas dunia ni tak semaya, dia muduk maya kiu pengorek. Allahu Akbar, baik Allahu Akbar. Dia tak ada bergaduh duk atas kepala orang, kepala untuk duk luar, tak ada gaduh nak semaya. Nampak sedap lah atas dunia. Orang mukmin pakat bergaduh ge sejak, maka akhirat ataupun akhir-akhir, maka dijemput akan mereka, memati mereka oleh malaikat dengan keadaan mereka itu menzalimkan diri dengan sebab kufur mereka. Fa'alqawus salamah, maka mencapoklah oleh mereka itu al-kufar ataupun al-kafirun as-salamah, akan keselamatan. Salam makna mereka itu mencapokkan gapo dia? Mencapok akan tangga untuk nak melepah mereka. Tengok gapo? Inqazu, nak melepaskan diri dapat alqawus salama, mencapok mereka itu akan as-salama.
Dak apa? Inqazu, menglepas oleh mereka itu, wastaslamu, dan menutupi keselamatan mereka itu, indal mauti, di sisi nak mati mereka. Mereka saat ini nak mempelepaskan diri, menutupi keselamatan mereka itu di sisi mati. Kadang mereka itu berkata, kami ni dapat melepas, mana inqazu, melepas diri oleh mereka itu, wastaslamu, menutup keselamatan mereka, kesejahteraan mereka, indal maut, di sisi nak mati, halakaunihim, hal kadang mereka itu, qailina, berkata mereka itu adalah, ma kunna na'malu min su'. Dia kata, kat yang nak mati. Ataupun ketika malaikat sani nak ambil nyawa dia, malaikat sani tu nak memati dia, maka dia pun mencapukkan diri untuk nak meselamat, dia nak melepas dia tanah. Dia kata, ma kunna, tiada adalah kami ni. Orang kafir kata, na'malu, kami beramal, kami tak ada beramal, min su'in, daripada kejahatan. Apa murad kejahatan? Syirkin. Kami tak ada buatlah kejahatan malaikat. Daripada syirik. Yakni kami beramal kepada Allah. Kami taat kepada ya bahang ni. Dia nak mempelepaskan diri, capukkan diri. Dia nak melepas, nak meselamatkan diri dia daripada kata dia tu beramal selain pada Allah. Maka dia kata, man kunna na'mal min su'in. Kami tak ada beramal pada kejahatan. Fatakulul malaikah. Maka berkata oleh para malaikat, kata ana, bala boh ke ya mung tak ada beramal kejahatan. Kata kepada orang kafir, innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Sungguh ya boh ke mung sat ni tak ada beramal benda jahat, tak ada beramal benda keburukan, benda kejahatan we, orang-orang kafir. Ketika malaikat nak ambil nyawa mereka, mereka kata, kami tak ada buat kejahatan, kami tak buat benda baik, kami tak ada syirik dengan Allah, kami ibadat ke Allah, kami semua pada Allah Ta'ala. Inna Allah, sesungguh Allah Ta'ala ni, alimun, sangat-sangat mengetahui ia Allah. Tuhan sangat-sangat tahu. Alimun tu kita pakai sifat musyabbah tu. Alimun, sangat-sangat mengetahui Allah, bima kuntum, dengan barang yang adalah kamu itu di dunia no. Kuntum ay fid dunya, ta'malun ay ta'malunahu, yang beramalah oleh kamu akan dia gambaran. Tu mereka kata ya. Mari kata ya, sepoi demo tu. Kawan tak ada bahau ni, kawan kecek betul-betul, kawan tak ada wajak. Demo tahu belaka dah Rusia dia. Demo tahu belaka dia kata dia curi, demo tahu belaka dia buat jahat. Demo tahu ya betul, tapi tak apalah. Mun nanti masuk jarasa sudah Kita. Dia mai kata mu tak bahau, mu tak ada wajah, mu tak ada curi bagi demo, kami tak ada ngetek bagi demo. Ya betul. Lepas tu nanti setelah lagi 2 jam lagi, tak apa pun nanti kira ambil lah. Dadu mari ambil mu pergi boleh jaga sudah. Supaya tu kata, kami tak ada jahat malaikat, kami tak ada buat karuk, kami tak ada syirik Allah. Ya, Tuhan tahu dengan apa yang kamu buat. Lepas bila Tuhan tahu dengan apa yang kamu buat, fayujazikum bihi, maka sebab itu membalas ia Allah. Kum, akan kamu, bihi ay bima kuntum ta'malun, maka sebab itulah Tuhan akan balas dengan apa yang kamu saat ni perbuat. Dengan apa yang kamu perbuat, Tuhan akan balas. Wa yuqalu lahum, malaikat kata, dan dikatakan bagi mereka itu, bagi siapa dia? Bagi al-kafirin. Wa yuqalu lahum, dan dikatakan bagi mereka itu, bagi al-kafirin, oleh Allah Ta'ala dan oleh para malaikat tanah, fadkhulu abwaba jahannam khalidina fiha falabi'sa mathwal mutakabbirin. Malaikat kata, fadkhulu fadkhulu, maka hendak masuklah oleh kamu ayyuhal kuffar, hei fok kafir. Fadkhulu, maka hendak masuklah oleh kamu ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir. Abwaba jahannam, ai fi abwabi jahannam, masuklah oleh kamu di dalam pitu-pitu dengan kau jahannam.
Neraka Jahannam neraka hak mula-mula nah. Ni kita tahu titi sirat. Lepas tu kawah besar. Duk bawah titi sirat. Kawah tu dia panggil neraka Jahannam. Lepas tu bawah neraka Jahannam ya ada neraka we. Di bawah neraka Jahannam ya ada neraka sa'id. Di bawah neraka Jahannam ya ada neraka saqa. Tu bawah-bawah. Tapi neraka we belah atas. Kamu ni masuklah oleh kamu hei orang-orang kafir di mulut-mulut bagi Jahannam. Tuan-tuan, abwab Jahannam di pitu-pitu dengan kau Jahannam, yakni di mulut-mulut pitu Jahannam khalidina. Hal keada kamu, hal dalam udkhulu. Hal kaunikum, hal keada kamu hei orang kafir khalidina fiha. Kekallah oleh kamu. Ada fiha di dalamnya, di dalam Jahannam. Kekallah kamu dalam neraka Jahannam itu. Sama dia apabila kamu kekal dalam neraka Jahannam, falabi thamaswal mutakabbirin, maka sesungguhnya sejahat-jahat tempat mendiami bagi orang yang sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Falabi sama maswa aimak wal mutakabbirin, itu dikatakan sejahat-jahat tempat mendiami bagi orang sombong dengan Allah. Duk ibadat lain pada Allah, sembah lain pada Allah, sembah berhala gatik, sembah Allah Taala gatik, berimeh dengan Allah, berimeh yang lain. Dia kata menghidup dalam neraka Jahannam tu. Tengok. Dia kalah dah. Gapo ayat yang dia kata? Tengok. Syarah ayat kata qauluhu ta'ala, perhati sini, innal khizyal yawma wassu'a 'alal kafirin. Masalah kehinaan pada hari ini dan kejahatan di atas orang-orang kafir. Ini perkataan bagi siapa dia? Bagi orang-orang apa? Bagi para nabi dan para anbiya dan para orang mukmin. Kata kepada orang kafir duk megah sangat, duk hangat sangat, lagi pula duk bisa sangat atas dunia dulu. Amu Rasulullah Allah bahau yang mun kata kalau kalah mu kecek tu, kalah patung ya tu, kalah sihir ya tu, kalah fok toke sihir ataupun daripada sihir ataupun daripada fok tok nujung ya. Ya wak hina lah, ya hagah dia lah, takabur, tak mau beriman kepada Allah. Maka hari ini fok para nabi orang mukmin kata innal khizyal yawma wassu' 'alal kafirin. Kama disingkatana ai qalal ulama ar-rabbaniyun. Telah berkatalah oleh ulama-ulama yang bahasa kutuhan ni. Mana ulama-ulama yang bahasa kutuhan ni, mana ulama yang bahasa ruh hidup, ulama akhirat, ulama yang bahasa apa? Orang panggil yang bertuhan, lagi pula yang bahasa kutuhan ni, mana kata ulama akhirat, ulama yang duduk dengan Allah Taala dia tanya, inna dhullal yauma. Sesungguh bahasa kehinaan pada hari ini, al-yauma ayyaumal qiyamah ni, wal azaba dan pula azab. Hari ni hari kiamat. Ulama-ulama yang bahasa ketuhan ni, yang pasal orang duduk dengan Tuhan semua ni, dia kata inna dhullal, sesungguh kehinaan wal azaba dan azab al-yauma ni alal kafirin, di atas orang yang kufur dengan Allah, orang yang ingkar billah dengan Allah, wa rusulihi, dan orang yang ingkar dengan rasul. Dia tak percaya dengan Allah. Allah kok mana? Kalau Allah dah boleh tengok, kawan duk makan-makan, bukan Allah duk beri, kawan duk kerja dengan tangan kawan sendiri, usaha kawan mana Tuhan berinya? Ya ingkar tentang Allah, tentang rasul. Deh. Kama dia orang kafir ni, allazi taqbidul malaikatu arwahahum, yang mengambil, yang mencabut, mencabut oleh para malaikat arwahahum, akan segala roh-roh mereka. Malaikat mari cabut roh mereka, malaikat mari apa? Mari senyahkan roh mereka, mari qabat roh mereka, fi hali zulmihim li anfusihim, pada keadaan mereka menzolimkan diri mereka sendiri. Sebab tu orang zolim, hidup zolim lu, zolim karut lu. Lepas tu mereka setok pop supaya ayat yang liar, ayat yang jinak. Ayat yang jinak tu kru. Ya mai supaya orang mukmin dah. Bandingnya kru. Lepas dah. Kadang-kadang ngok yang jinak dah. Mai makan lepon tu apa gosok pala. Ya saya maka hak ni dia tak ambil dengan gaduh. Lepas tu dia ambil dengan sunyi, ambil dengan seni, ambil dengan kokoh. Kalau ayat hak yang jinak, kalau semula pun tak ada setak, tak ada terciding. Tapi ayat dia juga pilih ya, supaya dengan orang kafir jauh daripada Allah. Tuhan lepas upaya makan. Kadang-kadang makan lebih banyak lagi, kaya lebih pada orang mukmin. Tuhan lepas. Ya pun kutai. Ya kaya berdohong atas dunia. Tapi Tuhan nanti nak setak dekat nak mati. So malaikat ambil setak. Gak.
Mata belalak, tak boleh celak tengok langit, tengok bumi. Tengok apa? Azab-azab ia di dalam neraka je. Sebab tu ia setak, sebab tu ngak mata belalak tak terkatuk. Sebab ia nampakkan azab ia tepat ia nak duduk noh, lepas dah mati. Bila ni takbidul malaikatu arwahahum fi hali zulmihim li anfusihim. Bil kufri ku zalim tu dengan sebab kufur. Fastaslimu, maka menutup tindak selamatlah mereka li amrillah, bagi utusan Allah, bagi perintah Allah, dia nak selamat. Apabila ikat mati nampaklah apa Firaun, dia nampak tu dia kufur, dia ngaku Tuhan. Tapi hari ni dia jatuh dalam laut, dia kata dia bukan Tuhan dak. Sebab tu ketika dia duduk dalam laut, dia kata amantu bi rabbi Musa wa Harun. Yang ngaku dia Tuhan dah, tapi dekat dia nak mati duduk dalam laut, air laut duk kumur dah, air laut duk lituk dia. Dia kata amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dan aku percaya dah hari ni dengan Tuhan Musa. Dia apa? Percaya dengan Tuhan Musa. Percaya dengan Tuhan Harun. Percaya jadi gapo lagi tika nyawa duk batal lekau. Sebab tu fok-fok kafir dekat-dekat dia nak mati tika dia zalim, Tuhan semua malaikat senyum. Tapi dia menutup dia nak selamat li amrillah, perintah Allah kata nah. Dia kata untuk dia nak selamat daripada perintah Allah kata hina ra'aunal mauta, pada ketika mereka nampak dah tertengah kematian, wa ankaru, dan menolak mereka itu al-kufar. Ya tolak, ya ingkar dana makanu ya'buduna min dunillah. Dia kata, hei malaikat, aku tak ada ibadat selain pada Allah. Aku ibadat kepada Tuhan seorang ya. Aku sembah Tuhan seorang, aku tak ada ibadat selain pada Allah. Wa qalu, dan kata malaikat, kata ana ma kun, wa qalu, kata kafir lagi, ma kunna na'mal syai'an, kami ni tidak beramal sesuatu pun minal ma'asi, daripada segala perkara-perkara deraka tu. Aku tak ada buat amal malaikat, aku buat benda molek saja. Malaikat tanya fayuqalu lahum, maka dikata bagi mereka itu, bagi fofok kafir, kazzabatum, bahang yamu ni malaikat kata. Bagaimana? Qad kuntum ta'malunaha. Sesungguh kamu dulu tah dunia membuat akan benda-benda maksiat tahu, tapi mu kecek bahang dekek dusta. Innallaha alimun bi a'malikum kulliha. Tuhan sangat-sangat tahu dengan amalan kamu yang kamu buat tu pada dunia. Fayujazikum 'alaiha, maka sebab tu Tuhan balaskan kamu dengan amalan-amalan kamu. Fadkhulu abwaaba jahannam. Apabila malaikat tu membuat benda maksiat, neraka, mu tak mu ibadat kita, maka malaikat kata tak apa, kami nak ambil kamu gibuh neraka jahannam. Fadkhulu, masuklah kamu hai kufar, abwaaba jahannam, akan mulut jahannam. Ni jahannam lain dah. Neraka ke apa? Kita tertiti sirak. Turun, naik turun. Dah. Ni kita tahu pada mahsyar, ni mahsyar. Ni ke apa? Ni syurga. Dek. Lepas tu neraka dak bawah ni. Masuklah oleh kamu, mu masuk dalam neraka ni. Ni masuk dalam neraka kawah besar ni. Masuk neraka api lu. Masuk oleh kamu abwaaba jahannam, di mulut bagi neraka jahannam, hal kadang kamu kekal. Farqulu abwaaba jahannam la takhrujuna minha awal. Mu jangan duk tubik lepas pada tak boleh tubik dah mung. Duk kekal tu oleh fak-fak kafir. Deh. Fala bisat, maka mendiami tempat dia muqirran. Gapo jahannam ni? Fala bisat, maka tetaplah jahannam muqirran lillazina takabbaru anil imani billah, yang tetaplah nak jahannam bagi orang-orang yang takabur, yang sombong tak usah berimani dengan Allah, dan pula tak usah ibadat pada Allah Taala tunggal. Tuhan tak usah beribadat. Tak mau ibadat Tuhan seorang, nak ibadat yang lain kata dengan duit yang dengan ketaat dia deh. Dengan kebisaan dia, dengan kemewahan dia, dengan duit, dengan pangkat, dia nak beriman dengan tu. Dengan Tuhan dia tak usah beriman mana. Maka Tuhan katanya, mu bawalah malaikat, pergi puak ni di mulut-mulut dengan kau jahannam, mu ambil mereka ni lepas masuk lah tu. Pas lepas masuk lah tu, pas lah tu baik duduk lah tu. Duduk dalam neraka jahannam tu. Maka dengan kau jahannam, dia duduk atas tak? Dia duduk di bawah dia lah titi sirat. Titi sirat, lakah. 1000 tahun naik, 1000 tahun turun, 1000 tahun naik, pergi syurga. Maka fuak ni duduk dalam ni, duduk gelepar tong. Aduh, panas weh. Tak gerak weh. Muka luruh, gigi luruh, daging luruh. Macam-macam luruh weh. Lepas tu, fadkhuluha. Pas ini dia panggil fadkhulu fi'lul lazim. La yahtaju ila maf'un. Tak ada nak maf'un ni. Kalau tengok zahir abwaab aja dia maf'un. Dak dah khalaf lazim. Dah kalau fi'il lazim tak ada nak maf'ul, lepas tu kan
Sining orang pengkaulu abwab jahannam i'rabuhu mansubun ala naz'il khafid au mim babil hasfi wal isanana fadkhulu masuklah oleh kamu hi orang kafir abwab jahannam ai fi abwabi jahannam orang panggil mim babil hasfi wal isali sekat tu dulu kami kata wallahu a'lam buka ni sikit dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tengok lagi. Wa min sama dan daripada sana. Puasa tatawuk tu wa min sama dan daripada sana. Puasa tu ada kelebihan besar, puasa sunat, kelebihan-kelebihan yang banyak dan pahala yang tidak boleh hingga-hingga malaikat Allah lah boleh hitungkan akan dia. Wa min sama dan daripada sana ai min ajli anna lahu minal fadail. Dari kerana wasa sabit bagi saumi tatawu'i ni minal fadail ada pahala-pahala banyak yang tak ada kita tengok abel-abel tu. Kemudian adafahu ta'ala ilaih mengsana ia Allah hu akan dia akan saumat tatawu'i ilaihi kepadanya kepada Allah. Allah Ta'ala tak sana puasa pada orang lain weh. Kalau ibadat semaya terbangga apa? Tuhan saat ni tu mesana kepada yang lain. Tapi masalah puasa ni pahala dia apa saja, Tuhan tak sana kepada yang lain, malaikat Tuhan sana kepada diri sendiri. Tuan ada adafahu mesandar ia Allah hu akan dia akan saumat tatawu'i ta'ala ilaihi kepadanya kepada Allah. Duna ghairihi tiada lainnya. Lain daripada siapa? Lain daripadanya. Lain daripada saumit tatawwu'. Makna Tuhan sanakan puasa ni kepada diri, tidak kepada yang lainnya, lain daripada puasa tatawwu'. Apa duna ghairihi? Minal ibadati. Daripada segala ibadat yang lain, Tuhan sana tertengah kelebihan, kebesaran, pahala apa pada yang lain. Tapi puasa Tuhan tak menyana kepada yang lain. Malaikat orang yang tuju pahala, balasan Tuhan ditengok. Mana dalil? Tuhan tak sana pada amalan lain kepada diri dia. Bahkan malaikatnya amalan puasa Tuhan kata adafahu ta'ala ilaihi duna ghairihi lain pada puasa. Tengok. Faqal maka berkatalah ia ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata nak. Kullu amali ibni Adam lahu. Kullu amali ibni Adam lahu. Bermula tiap-tiap pekerja anak cucu tu ada. Amalan anak cucu tak ada semua ni. Lahu baginya bagi ibni Adam. Illa sauma malaikan puasa. Puasa ni makna kata tidak dibasakan kepada anak cucu tu ada. Semua amalan semaya bagi anak ada, libni Adam. Pas semaya libni Adam. Dibangsa pada anak ada, semaya, tasbih, subhanallah, alhamdulillah. Semua itu lahu ay libni Adam. Illa sauma malaikan puasa hak ni tak dibangsa pada anak ada. Kenapa? Fa innahu li maka sesungguh puasanya sauma ni, puasa ni li sabitlah ia bagiku Tuhan kata wa ana ajzi bihi dan padahal bermula aku yakni Allah ajzi bihi aku nak membalas diri dengan dia dengan as-saumi. Tuhan kata puasa ni aku nak balas diri, tak ada menyabitkan perbuatan ini kepada hamba, bahkan perbuatan ini dinisbah dan diadu diidafat kepada aku sendiri. Tu hadis Nabi kata kullu amali bani adama lahu illa sauma fa innahu li wa ana ajzi. Wa fi sahihain sabit pada dua sahih hadis Muslim lagi pula Bukhari Muslim, man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Tu hadis dua sahih tu. Hadis sahih Bukhari, sahih Muslim dia kata man shama yauman, siapa-siapa puasa pada satu hari fi sabilillah kerana besarkan Allah, ba'adallahu wajhahu, Tuhan menjauh akan muka dia anin nar daripada api neraka 70 kharifan, yakni 70 daripada parit. Sekat tu dulu.